Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nana Sofia binti Muhammad Azri dan juga ahli kumpulan saya iaitu Normisha, Nortasha, Amir Nasrin Zulaika dan juga Bisalini. Pengenalan isu banjir. Banjir adalah salah satu fenomena global yang banyak mendatangkan masalah kepada manusia yang sering diwar-warkan oleh masyarakat di Malaysia. Banjir juga boleh berlaku di kawasan rata ataupun rendah ketika kadar air dibekalkan oleh hujan lebih tinggi daripada kadar pengeringan. Lebihan air akan terkumpul di satu tempat dan kadang-kadang boleh mencecah kedalaman yang sangat bahaya. Permukaan tanah juga boleh menjadi tepu. Kemudian penyerapan juga lambat di kawasan tanah keras, contohnya batu dan konkrit. Okey, jadi banjir di kawasan ini akan bermula di kawasan rata seperti dataran banjir dan di kawasan tempatan yang tidak tersambung ke saluran aliran kerana had laju aliran darat ia bergantung pada cerun permukaan. Okey, hujan ribut juga merupakan faktor utama dalam menyumbang kepada banjir kilat. Banjir kilat ni merupakan sejenis banjir yang berlaku dalam masa yang singkat dan melibat kemusnahan serta kerugian yang besar terhadap manusia. Perkara ini disebabkan oleh kerja-kerja pembangunan seperti pembinaan jalan raya, projek-projek pembangunan untuk membuat kawasan perindustrian, kawasan perdagangan dan juga perumahan. Ia telah mengakibatkan banyak pokok-pokok terpaksa ditebangkan. Langkah pertama, mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Okey, poin pertama, semua manusia menghadapi masalah. Apakah itu masalah pada tadika dan taska kemas, iaitu apakah dimasukkan isu banjir di tadika dan taska kemas, iaitu kami memilihkan aras pertama iaitu pengetahuan. Jawapan dia, jawapan antara semua manusia mengenai permasalahan ni, jawapannya isu banjir di tabika dan taska kemas yang menyebabkan hujan berterusan dan banyak nyawa kanak-kanak dan peralatan terkorban. Di situ kita boleh nampak kan, kita boleh mengetahui hujan ni, kita tak hujan tersebut, kita dah dapat info daripada sebelum ni, dan kita dapat tahu kanak-kanak yang mudah dapat nyawa, kehilangan nyawa, dan peralatan tersebut juga boleh menjadi punca juga untuk kanak-kanak terjejas dari segi pembelajaran mereka. Okey, yang kedua pula, kena pasti masalah yang dihadapi. Yang kedua pula tu, mengapakah terjadinya banjir di tabika dan taska kemas, iaitu kami memilihkan aras ketiga iaitu aplikasi. Jawapannya, banjir berpunca daripada saluran air tersumbat di tabika dan taska kemas. Di situ kita boleh tahu setiap longkang, setiap saluran air tu ada tersumbat di sampah sarap, ada macam-macam makanan kat situ, mereka buang kat situ. Okey, di situ dah berpunca dia, saluran air tu susah nak mengalir dengan lebih lancar. Itu juga boleh mengibatkan sesebuah rumah naiki banjir. Okey, yang ketiga pula, kena pasti secara spesifik. Okey, apakah faktor yang menyumbang kepada banjir? Iaitu kami memilihkan aras keempat iaitu analisis. Okey, jawapannya pembangunan pesat yang menyebabkan banjir kilat di kawasan di tabika dan taska kemas. Setiap taska terdapatnya ada pembangunan yang besar, seperti pembangunan yang tinggi-tinggi dan besar-besar dekat dengan taska ataupun tabika. Di situ pula pembangunan yang tinggi dan besar juga boleh menyebabkan saluran air ataupun longkang ada yang kecil, ada yang besar. Itu pun susah nak saluran air tu berjalan dengan lancar. Di situ juga pembangunan tu juga tak ikut dengan yang sama rata. Ada yang kecil, ada yang besar. Mereka tak bina yang sama-sama rata, besar-besar, kecil-kecil. Itu mengakibatkan banjir kilat berlaku di situ. Okey, seterusnya, apakah berlakunya banjir pada musim pandemik? Iaitu kami memilih aras 4 iaitu analisis. Okey, jawapan dia menyebab tabika dan taska kemas. Tabika dan taska kemas pada kaki tangan maupun kanak-kanak mendapat penyakit. Itu jawapan dia menyebabkan tabika dan taska kemas pada kaki tangan maupun kanak-kanak
mendapat penyakit, iaitu bila musim pandemik ke musim H1N1 ke apa penyakit pun, time masa mancing boleh menyebabkan susah mendapat sumbangan, dapat pertolongan. Itu pun susah sebab di situ juga saluran dekat setiap negeri pun ada yang dapat pandemik kat situ. Lepas tu sebuangan tu susah nak memantau sebab tersekat dengan musim pandemik. Okey, yang terakhir pula, yang keempat, masalah yang mungkin sama dan berlainan bagi seseorang. Apakah masalah yang mungkin sama dan berlainan bagi bangsa mancing di tadbika dan taska kemas, iaitu kami media RS ketiga aplikasi? Jawapan dia, di setiap tempat di negeri lain adalah berlakunya bencana banjir dengan kehilangan harta, benda dan sebagainya. Kita tak mungkin contohlah negeri Selangor je banyak yang terkena banjir. Negeri lain pun contohnya Terengganu, Kelantan pun sama juga, mereka banjir pun lagi teruk daripada kuasa bandar. Kuasa perkembangan pun lagi teruk masa banjir mengibarkan ada segelintir taska ataupun tadbika kemas yang rumah ataupun pusat kemas tu, ada rumah dia tak begitu besar, ada tak begitu tak ada batu, mungkin merupakan separuh batu dengan papan. Itu pun punca air senang nak masuk setiap tadbika dan taska kemas. Okey, yang kehilangan harta pula, benda pun punca juga paling teruk untuk masa banjir. Jadi boleh kita pun mengetahui apa itu teruk sangat tu banjir pada taska dan tadbika kemas. Langkah 2 iaitu analisis masalah. Kita dapat maklumat dari berita harian online. Apa yang kita dapat tahu tu, sebanyak 207 tadika, tabika dan tadika kemas didapati terjejas di Lembah Klang dan di beberapa negeri yang disebabkan oleh akibat banjir. Langkah 3 ialah pembentukan alternatif. Solution 1 ialah konsep landscape. Kita perlu mengenalkan konsep bandar span dan utamakan tanaman semula. Konsep bandar span ni merupakan tanaman yang ada di dinding dan tembok sesebuah bangunan supaya dapat mengelakkan air masuk ke dalam kawasan dengan mudah. Kerana air hujan lebih mudah diserap oleh tanaman. Jika tiada tanaman semula, ia akan mengakibatkan tanah runtuh yang berpunca daripada aktiviti pembalakan yang berterusan. Untuk solution 2, laluan longkang dan peparitan. Kita mesti memastikan longkang sentiasa bersih kerana laluan longkang merupakan saluran untuk air mengalir. Jika tidak, laluan akan menjadi sempit oleh kerana pembuangan sisa sampah yang mengakibatkan longkang tersumbat. Solution 3 pula ialah kawasan tinggi. Ini kerana di kawasan tinggi dapat menyekat air daripada masuk ke dalam kawasan. Jika kawasan dipenuhi air, ia dapat membuat lantai menjadi licin dan laluan keluar menjadi sesak. Dan yang terakhir ialah solution 4, kawasan perbetanan. Sebagai contoh, membuat biopori dan sumur resapan. Biopori ialah merupakan satu laluan air yang dalam tanah yang mengalir terus ke sungai. Tetapi biopori akan tersumbat dan dapat menyebabkan hutan tidak menyerap air. Ia berpunca daripada aktiviti manusia yang rakus menebang. Langkah keempat iaitu memilih penyelesaian yang terbaik. Iaitu kami memilih solusi yang pertama, iaitu konsep landscape yang punya 3 pro. 3 pro iaitu kelebihan atau kebaikan mereka. Yang pertama, mengelakkan air masuk ke dalam kawasan dengan mudah, iaitu kita akan batu atau kita akan meletakkan batu-batu, tanah atau rumput-rumput yang akan memberikan kita manfaat ataupun tidak mudah banjir akan masuk ke dalam tadbika atau taska tersebut. Okey, yang kedua, melakukan tanaman semula. Okey, melakukan tanaman semula, kita akan meletakkan tepi-tepi longkang ataupun yang mudah yang masuk air tu kita akan letakkan macam tanaman yang cantik, tanaman yang macam batu-batu besar, tanaman macam pokok, rumput sebagainya. Itu mengelakkan banjir akan masuk, tidak mudah masuk ke dalam tadbika atau taska tersebut.
Yang ketiga, mengenalkan konsep badaspan, iaitu badaspan yang meliputi dinding atau atap hijau. Kita akan letakkan banjir itu tidak akan naik ke atas atap atau bumbung tabika atau taska tersebut. Selain itu, laluan atau jumpin yang tidak mudah serap air dan bangunan berseralam. Iaitu bangunan berseralam, kita dapat tahu bangunan tu kita akan letakkan di tempat yang tabika yang sensitif. Kita akan letakkan tempat yang tidak mudah berlakunya banjir, dan kita akan kenalkan konsep landscape yang lebih terperinci dan laluan yang tidak mudah air akan masuk. Okey, selain itu pula kita mempunyai dua kontra iaitu keburukan atau kelemahan mereka, iaitu keburukan yang antara tabika atau taska itu yang pertama mengakibatkan tanah runtuh. Menyebabkan tanah runtuh, kita dapat tahu tanah runtuh itu akan mudah banjir akan mudah masuk ke dalam tabika atau taska, dan mengakibatkan banyak peralatan, banyak macam dalam peralatan tadika tu akan dirosak. Selain itu pula banyak pula keburukannya, banyak yang boleh rosak buku, peralatan kanak-kanak, selain itu dan sebagainya. Yang kedua pula, aktiviti perbalakan yang tidak terkawal. Aktiviti perbalakan, kita dapat tahu kalau banjir, aktiviti perbalakan mesti yang ada macam pokok-pokok yang mereka buat tu mesti ada tidak dapat membersihkan pembelakangan itu yang baik. Lepas tu terjadinya banjir yang besar akan berlaku pada tabika atau taska tersebut. Okey, itu sahaja yang kami pilih untuk memilih penyesuaian terbaik pada tabika atau taska tersebut. Langkah 5 iaitu laksana pilihan. Okay. Apakah penyelesaian pada isu banjir di tabika taska kemas jika tidak diambil pandang oleh zaman sekarang? Aras pemikiran itu aras 5 iaitu sintesis. Pada solution pertama kami ini dapat diselesaikan dengan cara konsep landscape, iaitu perancangan dan reka bentuk lebih mesra alam diperlukan dalam meningkatkan tahap kesiapsiagaan jika alam berbicara lagi. Cadangan yang boleh dibuat di sini ialah menghentikan segera penerokaan hutan di kawasan-kawasan pinggir bandar dan hutan simpan, terutama di sekitar hutan Bukit Cerakah Shah Alam, bagi mengembalikan keseimbangan iklim alam semula jadi. Seterusnya, bagi melaksanakan segera projek pembesaran sungai-sungai, saya mencadangkan terutama di Sungai Damansara yang sudah kerap disuarakan oleh penduduk setiap kali banjir melanda kawasan bandar di Selangor ini. Seterusnya, untuk mendalamkan lagi kolam-kolam takungan sedia ada di sekitar kawasan bandar, terutamanya di Taman Seri Muda, dan perlu membina lagi kolam takungan di kawasan rendah, terutamanya di Dengkil. Okey, seterusnya membina lebih banyak sistem kolam takungan berteknologi tinggi, contohnya di bawah tanah dan di kawasan lapang. Sekali kita perlu menyelesaikan segera masalah pembuangan sampah ke dalam longkang, kerana longkang yang tersumbat itu adalah punca kecuaian manusia sehingga ia mengundang banjir. Buat kesimpulan, iaitu pertama, semua pihak perlu bersama dan memastikan banjir di tadika ataupun tabika dan taska kemas dapat dihindari dengan sewajarnya dan sebaiknya, agar tidak terjadinya banjir yang berterusan dan tidak mengalami keburukan dalam antara ibu bapa atau pelajar dan guru. Okey, selain itu, yang kedua, kerajaan melalui Kementerian Terbabit perlu mencari penyelesaian yang terbaik ataupun strategi jangka panjang yang akan memastikan mereka mencari jalan yang sesuai untuk tidak memberikan banjir tersebut masuk ke dalam tabika atau taska tersebut. Okey, yang ketiga, yang terakhir, rakyat perlu mengambil tanggungjawab bersama, iaitu dengan tidak melakukan aktiviti yang boleh mengakibatkan risiko banjir. Okey, rakyat perlu mengambil tanggungjawab sepatutnya agar banjir itu tidak akan lebih teruk, dan kita ambil tahu banjir ini bukan benda yang remeh, dan tidak berita ni ataupun isu banjir ni lebih dikenali oleh serata dunia ataupun dekat setiap negara
yang terjejas banjir yang sebelumnya. Banjir ni akan pernah terjadi antara Kelantan yang pada 2014 yang lebih teruk, dan sepatutnya rakyat perlu sentiasa beringat dan sentiasa selalu berjaga dan terima lebih awal apa yang kerajaan ataupun kementerian memberi info yang baik kepada kita. Itu saja yang saya dapat kongsikan ataupun saya simpulkan pada isu banjir dari Tabika Tata Sekali. Terima kasih.